Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sihat, sentiasa dilindungi dari segi dilindungi dari segala apa juga kesusahan dan kepayahan. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebagai Pesuruhjaya Banci Malaysia 2020 ingin maklumkan tentang pelaksanaan banci penduduk perumahan yang mana ianya akan berakhir pada 31 Oktober 2021 ini, iaitu kalau kita lihat pada hari ini kita berada pada 26 hari bulan. Jadi kalau kita ambil 31 ada hari terakhir, maka kita ada lebih kurang 5 hari lagi tempoh untuk kita menutup operasi pembancian di lapangan di seluruh negara. Jadi tujuan saya bersiaran secara atas talian untuk makluman umum hari ini untuk memaklumkan tentang penutupan bancian pada 31 hari bulan. Jadi kita bolehlah ambil program kita pada hari ini, program kita panggil cooling off. Maknanya bermula esok kita akan membuat countdown kepada 5 hari, 4, 3, 2 dan 1. Hari terakhirnya adalah hari Ahad. Jadi kita telah memulakan pelaksanaan banci pada 7 Julai 2020 yang lalu. Jadi kita telah melangkaui 1 tahun pelaksanaan banci kali ini, satu perkara yang begitu amat berbeza dengan banci-banci yang terdahulu. Jadi seperti yang kita sedia maklum, dalam pelaksanaan banci Malaysia 2020 ini, kita telah melaksanakan dalam keadaan melakukan beberapa penjadualan semula dan juga penyesuaian yang disebabkan terutamanya Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sebenarnya antaranya kalau mendasarkan apa yang telah berlaku, contohnya kita telah jadualkan banci pada bulan Julai 2020, pada Oktober 2020, Januari 2021 dan Jun 2021. Manakala pelaksanaan banci 2020 ini juga pakai pelaksanaan yang kita nyatakan tidak berasaskan sepenuhnya kaedah konvensional lah. Jadi kita melaksanakan sistem e-census, bancian atas talian, yang saya cakapkan bahagian tertinggi ramai yang menggunakan fasiliti ini. Di samping itu juga menggunakan khidmat panggilan telefon ataupun kita kenali juga dengan computer assisted telephone interview. Jadi alhamdulillah selaras dengan perkembangan kadar vaksinasi yang terus meningkat dan beberapa negeri telah pun kita telah masuk ke fasa pemulihan ketiga dan keempat di bawah pemulihan negara, maka final push, final penyelesaian untuk kita penutupan banci pada 31 Oktober ini telah pun berjalan dengan begitu rancak sekali mulai pada bulan September yang lalu, dan boleh kita katakan sekarang ni kami di semua negeri, warga DOSEM bersama dengan kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan juga di peringkat daerah dan menggunakan pembanci-pembanci yang berada di lapangan pada ketika ini dalam keadaan yang kita panggil pecutan terakhir untuk kita menyelesaikan pembancian pada 31 Oktober ini. Jadi pastinya juga telah pun kita nyatakan pelaksanaan banci ini adalah satu perkara yang perlu dijalankan dengan sebaik mungkin dengan memastikan penggunaan SOP yang telah pun dipersetujui, telah diluluskan oleh pihak-pihak yang berkaitan termasuk pihak MKN dan juga pihak Kementerian Kesihatan. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua agensi yang banyak membantu untuk memastikan pelaksanaan banci ini dapat berjalan dengan licin walaupun terdapat kekangan ataupun halangan. Jadi di sini juga sebelum kita mendapatkan data terakhir, data pengoperasian banci pada 31 Oktober nanti, sedikit dapatan status terkini banci Malaysia yang berbaki 5 hari ini.
iaitu sehingga 26 Oktober 2021 seramai 31.8 juta penduduk Malaysia telah dibanci. Jadi kalau kita bandingkan anggaran yang kita anggarkan adalah 32.6 juta, jadi kita telah mencapai sebanyak 97.6% pembancian pada 26 Oktober 2021 ini. Manakala dari segi pencapaian pembancian tempat kediaman, kita telah mencapai sebanyak 9.4 juta dan ia sebenarnya telah mencapai lebih pada 100%, iaitu kita dapat 100.2% daripada 9.4 juta anggaran. Manakala dari segi isi rumah, kita telah menyelesaikan sebanyak 7.7 juta isi rumah, iaitu lebih kurang 94% yang telah kita selesaikan. Berdasarkan statistik ini, kita dapati operasi di setengah-setengah negeri seperti negeri Kelantan, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya telah pun dikatakan selesai dan sedang dalam proses pemuktamatan ataupun pengabsahan dalam menentukan maklumat yang kita terima. Jadi kalau saya boleh nyatakan di sini kedudukan kadar pembancian mengikut negeri seperti berikut. Negeri Sembilan kita telah mencapai 110.6%, Johor 110.6%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 108.3%, wilayah Persekutuan Labuan 103.7%, wilayah Persekutuan Putrajaya 102.7%, Selangor 102.3%. Jadi negeri-negeri yang saya nyatakan tadi adalah negeri-negeri yang telah pun melangkaui anggaran yang kita anggarkan penduduk semasa kita memulakan aktiviti pembancian ini. Jadi kita dapati ada penemuan dari segi bilangan penduduk yang lebih tinggi. Bila angka tersebut lebih pada 100%, bermakna dapatan banci ini menunjukkan angka yang lebih tinggi. Ini memang boleh berlaku kerana ada angka-angka yang setengah-setengah negeri ada berlaku pergerakan penduduk di satu negeri ke satu negeri. Manakala negeri-negeri yang lain pula, Pulau Pinang, kita telah mencapai 98.4%, Perak 97.5%, Perlis 96.1%, Kedah 96.1%, Kelantan 95%, Terengganu 94.9%, Melaka 93.8%, Pahang 90.8%, Sabah 84.2% dan Sarawak 84.1%. Jadi ada beberapa negeri tadi yang kita nyatakan tadi kita akan selesaikan dengan usaha yang komprehensif dalam tempoh 5 hari berbaki ini, dan kita akan nyatakan ni pada akhir penutupan nanti selepas 31 Oktober ini kita akan ada satu sesi khas untuk menerangkan dapatan data operasi nanti . Kalau kita lihat pula dari segi peratusan mengikut kedudukan bancian mengikut daerah jadi beberapa daerah masih lagi yang kita sedang usahakan untuk kita selesaikan, yang mana kadar pembanciannya agak rendah. Misalnya beberapa daerah seperti Lipis kita telah ada lebih kurang 72%, Bera 77%, Maran 77%, Kuala Kerai 77.5%, Rompin 80%. Manakala beberapa daerah di Sarawak kita masih lagi agak rendah, dan di Sabah antaranya Telang Usang 38.4%, Betung 40%, Song 42.2% dan Belaga 47%. Ini antara daerah yang kita akan selesaikan sebelum berakhirnya 31 Oktober untuk kita mencapaikan pembancian kita 100%. Manakala kalau kita lihat dari segi pecahan antara lelaki dan perempuan, daripada jumlah angka yang kita nyatakan tadi bilangannya telah turun siang, kita dapati sebanyak 51.5% adalah penduduk lelaki dan bakinya adalah penduduk perempuan, iaitu 48.5%. Jadi kita dapati nisbah antara lelaki dan perempuan adalah 106 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Manakala dari segi bilangan antara warga negara dan bukan warga negara,
daripada data yang kita telah siap 97% tadi, 91.8% daripadanya adalah warga negara, manakala 8.2% adalah bukan warga negara. Dan juga suka kita maklumkan masa kita melaksanakan anggaran penduduk yang kita kata 32.6 juta tadi, kita juga ada anggarkan komposisi penduduk mengikut etnik utama. Jadi sehingga kini kita dapati ada beberapa etnik lagi yang masih belum mencapai sasarannya. Antaranya etnik India, kita ada lebih kurang 4% lagi yang kita lebih rendah daripada apa yang kita sasarkan, manakala etnik Cina kita ada lebih kurang 0.2%, lebih rendah daripada yang kita anggarkan. Jadi kemungkinan ianya akan bertambah pada akhir ini, dan kita dapati untuk etnik-etnik yang lain termasuk etnik Melayu, kita telah pun melebihi anggaran yang kita anggarkan sebelum pelaksanaan banci penduduk perumahan ini. Manakala dari segi kedudukan umur daripada penduduk yang kita nyatakan tadi, sebanyak 25.6% adalah di kalangan umur muda, iaitu berumur 0 hingga 14 tahun. Manakala bagi umur 15 hingga 64 tahun ada lebih kurang 69.1%. Manakala penduduk yang kita banci yang berumur 65 tahun ke atas, komposisinya lebih kurang 5.3%. Dan kita dapati bilangan peratus warga emas yang berumur 65 tahun ke atas setakat data operasi ini yang kita dapati terpelis menunjukkan komposisi umur 65 tahun ke atas yang agak tinggi lah, 9.7%. Manakala bagi umur bekerja iaitu 15 hingga 64, dia dapati negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan kohort umur 15-64 komposisinya yang tinggi iaitu 73.6%. Manakala di wilayah Persekutuan Putrajaya, satu penemuan yang menarik ialah kita dapati sebanyak 36% daripada jumlah penduduk Putrajaya ini adalah berumur antara 0 hingga 14 tahun. Jadi satu penemuan yang menunjukkan bahawa di Putrajaya ini peratusan penduduk mudanya agak tinggi. Seterusnya juga dinyatakan bila kita melaksanakan banci ini, kita perlu satu liputan yang lengkap sepenuhnya. Jadi kita juga melaksanakan pembancian kepada tempat-tempat kediaman yang bukan didiami seperti biasa di rumah. Kita panggil pembancian tempat kediaman institusi. Jadi kita juga telah pun melaksanakan pembancian di tempat-tempat seperti institusi perubatan, di hospital yang mana ada setengah-setengah yang berada di hospital lebih daripada 2 minggu. Misalnya hospital besar yang memerlukan penjagaan yang lebih lama. Jadi mereka juga dibanci di asrama-asrama institusi seperti asrama jururawat, asrama di institusi pengajian tinggi, termasuklah institusi pengajian tinggi awam dan juga institusi pengajian tinggi swasta. Di institusi keagamaan, di rumah-rumah kebajikan, rumah orang tua, rumah anak yatim, pusat jagaan OKU, pusat tahfiz, bahkan juga penduduk negara kita yang berada di tahanan juga kita banci. Jadi ini juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada agensi-agensi yang memberi kerjasama untuk memberi facilitate untuk pembancian mereka-mereka yang berada di tempat kediaman institusi ini juga dibanci dalam pelaksanaan banci ini. Dan sampai itu kita juga mengetahui terdapat juga di kalangan penduduk negara kita ini yang berkategori penduduk gelandangan. Jadi ini juga dilaksanakan pembancian sepanjang tempoh ini dan kita sedang memutamatkan pembancian di gelandangan di seluruh bandar-bandar utama, khususnya di seluruh negara. Dan insya-Allah pada 27 hari bulan ini kita akan buat lagi sekali memutamatkan pembancian di beberapa kawasan di sekitar Kuala Lumpur, khususnya di samping di bandar-bandar utama di negeri-negeri yang lain. Jadi sehingga 31 Oktober ini sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang kita perlu selesaikan, terutama yang kita rasa terdapat liputan-liputan yang mungkin kita perlu
penuhi sepenuhnya. Kita nak supaya pembancian ini tidak ada yang tertinggal lah. Jadi secara rangkumannya kita boleh nyatakan pembancian sehingga kini telah pun mencapai satu tahap yang amat membanggakan, yang mana dengan tempoh jumlah hari yang 5 hari yang berbaki ini, kita hanya ada baki lebih kurang 800,000 lagi yang belum kita masukkan dalam sistem pembancian ini, termasuk negeri-negeri dan juga daerah-daerah yang saya nyatakan tadi, dan jumlahnya lebih kurang 2.4% daripada anggaran yang kita sasarkan. Jadi saya mengharapkan kepada semua yang masih lagi merasakan mereka belum menyertai pembancian ini dapat menghubungi pihak ni, Jabatan Perangkat Malaysia, DOSEM, boleh menghubungi portal jabatan untuk kita ni menghantar kita punya pembanci-pembanci, ataupun kita boleh buat follow up secara atas talian. Jadi kita doa bersama supaya pembancian kali ini dapat benar-benar kita tamatkanlah pada 31 Oktober ini, sebab kita telah jadualkan banyak kali. Cuma saya ingin menyampaikan bahawa kita perlukan kerjasama yang erat lah di saat-saat akhir ini. Dia punya kepantasan, dia punya speed tu amat penting. Jadi mohon bagi kerjasama yang sebaik mungkin kepada pembanci-pembanci kita yang masih ada di lapangan untuk menyelesaikan mengisi barang-barang bancian ataupun menggunakan kaedah pembancian secara tablet ni, dapat membantu mempercepatkan. Saya jangka masa yang diperlukan tak lama, paling tinggi pun lebih kurang 45 minit. Kadang-kadang kalau misalnya saiz isi rumah tu hanya 2 ataupun 3 orang, mungkin dalam 25 minit ataupun 30 minit sajalah. Dan kita pun telah mempunyai anggota yang memang terlatih untuk memberikan penerangan dan juga melaksanakan tugas dengan cekap, dan mereka sentiasa diingatkan untuk mengikuti SOP yang ditetapkan lah. Jadi kepada yang boleh membantu juga mengingatkan sahabat-sahabat, rakan-rakan, saudara mara-mara kita yang mungkin terlepas pandang, sebab jangkaan banci ni pelajaran pergerakannya begitu lama kan. Jadi bolehlah ingatkanlah, kalau boleh war-warkan juga dalam sosial media masing-masing, kalau boleh, tentang penutupan banci pada 31 Oktober ni. Jadi harap-harap kepada yang masih lagi belum, mungkin ada poket-poket tertentu, area-area tertentu yang mungkin memerlukan masa, misalnya masih lagi belum menerima pembanci, dapat menghubungi Jabatan Perangkat Malaysia, DOSEM. Jadi kita nak supaya tidak ada yang tertinggal daripada pembancian ini, dan kita nak supaya data yang kita perolehi ini adalah data yang komplit, komprehensif. Dan dalam masa sama juga saya ingin menyatakan, selepas kita tutup pelaksanaan banci 31 Oktober ini, akan ada juga aktiviti susulan dalam proses pengambilan banci ini. Sebenarnya dia ada beberapa modul dia, modul sebelum pra, semasa, kemudian dalam semasa pula kita ada midterm punya review, dan selepas kita tutup kita ada juga modul yang berikutnya, terutamanya kita nak buat penilaian dari segi liputan pembancian dan juga dari segi makluman yang diisi oleh pembanci. Kita akan buat juga penilaian berdasarkan apa yang kita perolehi. Berdasarkan ni kita ada dia punya metod yang telah pun dicadangkan oleh United Nations, bagaimana kita nak menyemak kualiti banci, dan sebenarnya ini pun sedang berjalan. Kita ada tim yang berasingan untuk melaksanakan penilaian data banci ini, dan ada di kalangan tuan-tuan puan yang telah mengisi, ada yang telah pun dihubungi misalnya untuk kita buat pengesahan, penyemakan. Tetapi tidaklah penyemakan, pengesahan ini akan kita buat secara satu persatu. Dia ada kaedah-kaedah statistik yang kita akan ataupun kita guna pakailah. Jadi itu sedikit sebanyak penyampaian tentang status banci terkini pada 26 hari bulan ini. Jadi kita nak mendengarkan bahawa kita dalam proses cooling off, mana 5 hari yang terakhir ini adalah 5 hari yang amat begitu kritikal kepada negara kita, untuk kita menamatkan operasi banci yang kita telah mula kick off-nya pada 7 Julai 2020.
Dan sebelum saya akhiri sidang media maya ini, berbetulan dengan hasrat kita untuk menghasilkan maklumat yang cepat, jadi ramai juga mungkin teruja untuk mengetahui apakah data-data utama yang diperolehi daripada banci ini untuk diketahui. Jadi di peringkat DOSEM kita telah pun memutuskan pada 1 November kita akan mengumumkan penemuan utama berdasarkan data operasi. Jadi dia akan ada beberapa kategori jenis data. Jadi kita tutup 31 hari bulan pada hari Ahad. Jadi pada 1 hari bulan kita akan maklumkan masanya mungkin lebih kurang waktu ni kita akan maklumkan dalam sosial media kita. Saya sebagai Suja Banci akan buat pengumuman tentang dapatan utama data berdasarkan data operasi untuk maklumat semua yang mana kita nak nyampaikan apakah hasil data-data yang diperoleh daripada pungutan data yang dilaksanakan dalam tempoh pembancian yang bermula 7 Julai. Manakala data awalan yang telah pun kita kata telah disemak secara sistematik akan mula kita ketengahkan bermula pada bulan Januari 2022. Jadi akan ada beberapa step lah. Mana step yang pertama kita ketengahkan dulu data-data utama dari segi head count atau bilangannya, pecahan lelaki perempuan, kohort umur, mengikut saiz isi rumah, tempat kediaman, mengikut kawasan-kawasan dan sebagainya, kita boleh umumkan berdasarkan data operasi. Ini akan kita umumkan pada 1 November. Tetapi data yang kita telah buat semakan dan juga validasi secara sistematik, data awalan yang akan kita keluarkan pada bulan Januari. Jadi ada beberapa peringkat, kemudian pada Januari itu dia akan keluar pula data-data mengikut tema-tema tertentu berkaitan dengan analisis tentang education, sektor kesihatan, keselamatan, kemudahan asas, fasiliti dan juga well-being. Jadi kita tahu dalam soalan banci ini banyak soalan-soalan ini dan kita juga sedang berkolaborasi dengan pelbagai pihak termasuk researcher daripada pihak Universiti Akademia untuk kita minta pihak-pihak researcher ini mengemukakan kertas cadangan untuk membuat kajian berdasarkan data dapatan daripada banci ini untuk kita ketengahkan finding utama. Ini pun saya akan umumkan nanti pada 1 November apakah strategi kita supaya data banci yang kita telah usahakan dapat diberikan value added-nya dengan menghasilkan kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan terutamanya oleh pihak stakeholders. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti sidang media maya ini. Harap-harap ianya dapat membantu sedikit tentang kedudukan terkini pelaksanaan banci 2020 yang hanya berbaki 5 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya kalau di pihak media ada apa soalan-soalan yang nak diketengahkan, boleh mengumpulkan soalan. Sila kalau ada apa soalan nak mungkin Cik Yus boleh membantu. Assalamualaikum. Rakan media boleh ajukan soalan, boleh Datuk Seri dan program hari ini. Status terkini Banci Malaysia 2020. Boleh aktifkan mikrofon, video. Jika melalui tekangan itu boleh majukan soalan dalam chat room. Mungkin mereka nak tunggu 1 November nanti kot untuk ni. Pada 1 November tu kita akan bentangkan profil penemuan utama banci berdasarkan data operasi. Oh, tak ada soalan TV3. Okey, ditanya
Afrina dari TV3, boleh saya tahu bilakah laporan penuh banci dijangka keluar? Terima kasih. Jadi macam saya nyatakan tadi, berdasarkan kaedah yang kita laksanakan sekarang, pembancian kali ini berbeza dengan banci terdahulu. Jadi sebaik saja kita tutup banci kata 31 Oktober ni, kita dah ada data, kita panggil data operasi. So data operasi ini kita akan komunikasikan, akan jelaskan dapatan utamanya pada 1 November. Tetapi kita akan ada nyatakan data itu tertakluk kepada proses-proses selanjutnya yang mana kita akan buat beberapa lagi analisis, validasi dan data laporan lengkap yang awalannya akan kita keluarkan pada bulan Januari insyaAllah. Kemudian ada beberapa banyak lagi data-data yang akan dikeluarkan sebab soalannya begitu banyak dan kita perlu keluarkan banyak, kita panggil cross tabulation mengikut daerah, geografi terkecil, mengikut ciri-ciri pendidikan, ciri-ciri pekerjaan dan juga dari segi ciri-ciri kemudahan asas, keselamatan pendidikan. Itu juga akan dikeluarkan secara berperingkat. Tetapi kita jangkakan pelaksanaan banci kali ini kita dapat menghasilkan satu penghasilan yang lebih jitu dan kita akan pastikan maklumat yang kita kumpul ini dapat benar-benarnya dapat memberi manfaat kepada negara kita lah berdasarkan pedoman-pedoman yang diperoleh yang akan diumumkan dari masa ke semasa. Okey, ada soalan lagi daripada rakan-rakan media? Boleh aktifkan mic, video ataupun tinggalkan mesej di ruang chat room. Kalau nak kemukakan secara oral pun boleh kan? Boleh. Boleh aktifkan mikrofon, video. Banyak tak ada soalan, so kita boleh rumuskan. Datuk Seri boleh rumuskan. Cik Yusrila, jadi terima kasihlah kepada pihak-pihak ni, rakan-rakan strategik kita, pihak wartawan, pihak media yang dari masa sebenarnya saya rasa banyak kerjasama bantuan yang diberikan untuk kita mempromosikan pelaksanaan banci kali ini. Jadi kita memang rasa amat bersyukur sangat. Di sebalik sebenarnya banyak negara-negara yang terpaksa menjadualkan semula, menangguhkan pelaksanaan banci. Ada juga negara buat tetapi tidak laksanakan sepenuhnya. Mereka scale down operasi banci, memendekkan subsidi dan juga menjadikan banci sebagai kaedah persimpulan saja, tetapi negara kita dapat meneruskan sehingga kita sampai kepada objektif kita lah untuk menghasilkan proses pembancian yang komplit, yang komprehensif. Jadi sehingga 26 hari bulan hari ini macam saya nyatakan tadi, kita telah mencapai satu pencapaian yang amat kita rasa gembira lah. Itu 97.6%. Satu pencapaian yang saya rasa adalah dihasilkan disebabkan adanya kerjasama daripada pelbagai pihak, terutamanya para penduduk negara kita yang memberi kerjasama dan juga daripada semua yang terlibat yang melaksanakan di peringkat operasi dan juga pihak-pihak yang berkaitan, termasuk tuan-tuan puan sebagai pengamal media, sebagai wartawan yang sering mendengarkan tentang aktiviti banci ini dalam berita-berita yang dikeluarkan. Jadi ucapkan sabah dan tahniah, dan insyaAllah kita akan berusaha supaya kita dapat lengkapkan 100% pada 31 Oktober ini. Ada kemungkinan melebihi 100%, ada kemungkinan juga tidak sampai 100%. Itu bergantung kepada bagaimana senior sebenarnya di lapangan. Jadi kemungkinan ada anggaran-anggaran tertentu mungkin ada yang berbeza dengan penemuan pelaksanaan banci yang kita hasilkan pada hari penutup nanti pada 31 Oktober. Jadi di peringkat ini saya menyebutlah kepada semua untuk kita juga bersama-sama dalam sesi pembentangan
sempena penutupan banci itu, pada sesi Oktober kita akan ada sedikit pendemuan utama berdasarkan data operasi yang akan kita berikan pada satu sidang media khas pada 1 November 2021. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.